Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hai, apa khabar anda semua? Kembali berjumpa dalam sesi pembelajaran online kita pada kali ini. Kita akan teruskan pembelajaran kita dengan melihat kepada bab yang berikutnya, iaitu sebatian karbon. Sebelum kita pergi lebih jauh, perlu untuk kita melihat terlebih dahulu apakah itu sebatian karbon. Okey, sebatian karbon adalah sebatian yang mengandungi unsur karbon ataupun C. Kita dah belajar dalam jadual berkala masa form 1 dulu, yang mana dalam jadual berkala ada satu unsur yang dinamakan sebagai karbon. Sebatian karbon ini adalah sebatian yang ada unsur karbon ini. Dan sebatian karbon ini kita boleh bagikan kepada dua jenis yang utama, iaitu sebatian karbon organik dan sebatian karbon bukan organik. Sebatian karbon organik adalah sebatian karbon yang berasal daripada benda hidup. Contohnya seperti arang batu, etanol, sutra dan sebagainya. Manakala sebatian karbon bukan organik pula adalah sebatian karbon yang berasal daripada benda bukan hidup seperti karbon dioksida, batu kapur dan sebagainya. Antara perkara penting dalam menghuraikan karbon dalam alam sekitar adalah satu kitaran yang kita namakan sebagai kita karbon. So, apakah itu kita karbon? Kita karbon ini adalah satu kitaran yang menunjukkan bagaimana unsur karbon dalam semula jadi kita ini dikitar melalui beberapa tahap, beberapa proses yang tertentu. Antaranya termasuklah yang pertama, pembentukan sebatian karbon, yang kedua, bagaimana berlaku penguraian sebatian karbon, dan yang ketiga, penyerapan semula sebatian karbon dari atmosfera. Okey, dalam membincangkan berkenaan dengan kita karbon, antara sebatian yang paling penting dalam menghuraikan kita karbon ialah karbon dioksida. Yang mana karbon dioksida ini adalah satu gas yang memainkan peranan penting dalam satu kita karbon. Dan sebenarnya dalam satu kitaran karbon kita boleh bagikan kepada dua proses yang paling utama. Pertama ialah proses pembebasan karbon dioksida dan yang kedua proses penyerapan karbon dioksida. So, dalam proses pembebasan karbon dioksida ada tiga proses yang boleh menyebabkan karbon dioksida dibebaskan dan bertambah dalam atmosfera kita. Pertama adalah proses respirasi ataupun proses pernafasan manusia, haiwan, tumbuhan, mikroorganisma dan sebagainya. Yang kedua yang boleh menambahkan atau membebaskan karbon dioksida adalah pembakaran bahan api fosil seperti petroleum dan hidrokarbon. Manakala yang ketiga yang boleh bebaskan karbon dioksida adalah penguraian bahan organik semasa proses perebutan. Dan kesemua karbon dioksida yang terbebas ini akan diserap semula melalui proses yang dinamakan sebagai fotosintesis, yang mana fotosintesis ini adalah proses yang dijalankan oleh tumbuhan hijau untuk menghasilkan makanan sendiri menggunakan cahaya matahari. Okey, kalau dalam kita karbon tadi kita dah melihat berkenaan dengan proses yang menyerap semula karbon dioksida, iaitu proses fotosintesis. So, dalam alam semula jadi kita, untuk pastikan alam semula jadi kita ini seimbang, fotosintesis mempunyai kepentingan yang tersendiri. Pertama, ia akan dapat menukarkan karbon dioksida kepada sebatian karbon lain seperti glukosa. Yang kedua, proses fotosintesis ini dapat singkirkan karbon dioksida dari udara. Bila dia dapat singkirkan karbon dioksida daripada udara, dia akan kekalkan karbon dioksida pada paras yang normal, iaitu lebih kurang 0.03%. Serentak dengan itu, dia serap karbon dioksida, dia juga bebaskan oksigen ke atmosfera kita, juga akan kekalkan paras oksigen. Dan proses fotosintesis ini juga akan membolehkan tumbuhan hijau dia buat makanan untuk kegunaan dia sendiri. Bukan itu saja, bila dia buat makanan, dia simpan makanan, dan yang keenam, dia boleh bekalkan makanan tersebut kepada haiwan, kepada manusia dan sebagainya. Okey, itulah dia berkenaan dengan pengenalan kepada sebatian karbon. Hingga kita jumpa lagi dalam pembelajaran akan datang. Assalamualaikum dan jumpa lagi.